Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada yang menonton atau mendengar. Okey, baik, untuk topik yang kita akan belajar pada hari ini, kita akan lihat sejarah tingkatan 1, bab 1. Iaitu tajuknya mengenali sejarah. Okey, baik. Apa yang kita akan belajar dalam bab ni secara ringkas? Okey, pertama kita akan lihat pengertian sejarah secara umum. Kedua, kita akan memahami pengertian sejarah mengikut pandangan beberapa sejarawan. Ketiga, kita akan lihat konsep masa silam dan ruang masa. Keempat, kita akan lihat sumber sejarah. Kelima, kaedah penyelidikan sejarah. Keenam, pentafsiran sejarah. Ketujuh, kepentingan mempelajari sejarah. Jadi ada 7 perkara yang anda perlu tahu dalam bab 1. Okey, dan setiap perkara-perkara ini amat penting, ya. Okey, kita lihat pertama sekali pengertian sejarah. Okey, pengertian sejarah secara umumnya, ya. Okey, ia dapat dibahagikan kepada 3. Yang kita perlu ingat ada 3. Okey, untuk pengertian sejarah. Yang pertama, dalam bahasa Melayu, kita lihat apa yang penting ini anda semua kena tahu yang daripada bahasa Melayu istilah sejarah ini berasal daripada perkataan Arab iaitu syajaratun. Syajaratun iaitu berarti pokok. Okey, selain itu boleh ingat silsilah, riwayat, keturunan dan asal usul. Seterusnya melalui kamus dewan, ada pelbagai pentafsirannya, asal usul, peristiwa yang benar-benar berlaku, kisah, riwayat atau tambur. Apa maksud tambur kat sini? Tambur ialah riwayat dahulu kala. Dalam buku awak ni, awak perlu lihat juga glossary sebab dia memberi kita penambahan dari sudut kosakata. Seterusnya, yang ketiga daripada pengertian sejarah dalam bahasa Inggeris, sejarah dipanggil history. History berarti cerita tentang seseorang. Daripada bahasa Yunani historia yang berarti penyelidikan. Jadi pengertian sejarah secara umumnya perlu ingat 3 perkara ini: bahasa Melayu, kamus dewan serta bahasa Inggeris. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat pengertian sejarah menurut pandangan sejarawan. Sejarawan ni siapa? Orang yang mengkaji sejarah. Dalamnya ada 5 sejarawan. Dan setiap ini dia melihatkan apa karya-karya yang diorang telah hasilkan. Dan seterusnya, apa pengertian sejarah yang mereka tafsirkan. Cumanya kerana terlampau banyak sangat perkara yang perlu dihafal dalam ni, cikgu nasihatkan awak untuk mengambil isi-isi penting untuk setiap sejarawan ini. So, contoh, yang pertama Herodotus. Cukup kita ingat Herodotus ini menceritakan yang bahawa sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia. Yang penting dan mengagumkan. Dan sebab berlakunya suatu peristiwa. Jadi ingat saja satu penceritaan tentang manusia. Itu Herodotus. Keduanya IHK. Sejarah ni ialah satu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dan fakta-fakta. Interaksi berterusan. Interaksi IHK. Herodotus ialah penceritaan. Seterusnya Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ialah sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia. Jadi untuk Ibn Khaldun kita ambil membicarakan tentang masyarakat manusia. Kalau Herodotus penceritaan tindakan manusia, IHK merupakan satu interaksi antara ahli sejarah serta fakta-fakta. Ibn Khaldun kita lihat pembicaraan tentang masyarakat manusia. Seterusnya Ku Kekim, sejarah merujuk kepada perkara yang telah berlaku. Perkara yang telah berlaku. Itu Ku Kekim. Kalau kita ulang semula, Herodotus tentang penceritaan tindakan manusia. IHK tentang interaksi antara ahli sejarah dan juga fakta-fakta sejarah. Ibn Khaldun membicarakan tentang masyarakat ataupun peradaban dunia. Ku Kekim tentang sesuatu yang telah berlaku. Dan akhir sekali Muhammad Yusuf Ibrahim ialah sejarah, ialah masa lalu itu sendiri.
Cukup untuk kita tahu isi-isi penting untuk setiap ini, kerana untuk kita menghafal keseluruhannya, ia tidak mustahil tapi memakan masa. Okey. Jadi ingat isi-isi penting untuk setiap sejarawan ini. Okey, baik. Kita lihat yang seterusnya, masa silam dan ruang dalam sejarah. Okey, kenapa penting untuk kita tahu tentang ini? Kerana dalam pembelajaran kita untuk seterusnya tingkatan 2, tingkatan 3 nanti, okey, pelajar-pelajar akan menjumpai garis masa seperti sebelum Masihi, 400 selepas Masihi, abad ke-19, abad ke-20. Jadi penting untuk pelajar tahu beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam sejarah untuk kita menentukan masa silam dan ruang masa. Okey, jadi apa kepentingan ruang masa dalam sejarah ini? Supaya para sejarawan dapat membahagikan penulisan kepada tema dan mengikut kronologi. Dalam masa silam ini ada beberapa istilah yang perlu anda ketahui. Yang pertama, kronologi. Yang kedua, dekad. Ketiga, abad. Keempat, alaf. Dan kelima, sebelum Masihi dan Masihi. Jadi apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah tersebut? Pertama sekali, kronologi. Baik. Kronologi bermaksud sebuah rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa. Jadi kronologi ni, kalau kita ada banyak peristiwa, contoh peristiwa sejak kita lahir tahun 2000. Selepas itu kita masuk tingkatan 1 tahun 2007. Kita ambil PT3 tahun 2009. Contoh. Jadi itu ialah satu kronologi peristiwa yang teratur mengikut susunan masa. Itu kronologi. Yang kedua, kita lihat dekad. Dekad ini ialah tahun-tahun mengikut 10 tahun. Jadi satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Ketiga, abad. Abad pula bersamaan dengan 100 tahun. Satu abad, 100 tahun. Dan akhir sekali, alaf. Satu alaf, 1000 tahun. Jadi tiga adik-beradik ni, dekad, abad dan alaf perlu dapat bezakanlah supaya tidak tertukar. Dan akhir sekali kita lihat konsep masa. Apa yang dimaksudkan dengan sebelum Masihi dan selepas Masihi? Masihi itu sendiri bermaksud ialah bermula dengan kelahiran Nabi Isa. Jadi sebelum Masihi bermaksud tahun-tahun itu belum lahir lagi Nabi Isa. Tapi kalau kita kata selepas Masihi, kita lihat ialah tahun selepas kelahiran Nabi Isa. Jangan tertukar tahun Masihi dan tahun Hijrah. Kalau kita tanya sekarang berapa Masihi, sekarang ialah 2020 Masihi ataupun 2020 Masihi. Berbeza dengan Hijrah. Kalau Hijrah ialah tahun selepas penghijrahan Nabi. Dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu Hijrah. Jadi jangan tertukar. Baik. Selesai masa silam dan ruang masa dalam sejarah. Baik, kita lihat seterusnya sumber sejarah. Baik, kat sini kita lihat sumber sejarah dibahagikan kepada 2. Sebelum itu, kita perlu tahu apa maksud sumber. Sumber ini ialah suatu bahan ataupun suatu perkara yang dijadikan rujukan. Jadi sumber dalam sejarah ini ialah perkara-perkara ataupun bahan-bahan yang kita lihat atau kita kumpul untuk kita jadikan rujukan dalam sejarah. Jadi sumber sejarah ada 2. Yang pertama sumber primer, kedua sumber sekunder. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan sumber primer? Sumber primer ialah ada 3 cirinya. Yang pertama, sumber belum diolah ataupun belum diterbitkan. Yang kedua, sumber ini bersifat asli. Yang ketiga, sumber ini belum ditafsir. Bermaksud segala benda yang asli, yang belum diolah, belum ditafsir, itu ialah sumber primer. Apa contoh-contohnya? Contoh kalau sejarawan dia membuat gali cari, dia menjumpai fosil. Apa yang dimaksudkan fosil? Fosil ini contohnya seperti rangka manusia.
dan rangka itu masih belum ada orang terbitkan, ataupun rangka itu bersifat asli. Ia bukanlah rangka plastik dan sebagainya. Itu kita panggil sumber prima. Okey. Selanjutnya ada artifak. Apa itu artifak? Artifak ini ialah alat penciptaan manusia yang digunakan. Okey, satu masa dahulu untuk berburu, mungkin untuk bertani, untuk berdagang. Okey, contoh-contohnya apa? Alat-alat yang dibuat daripada batu, kaca atau logam. Okey, contohnya pasu, okey, kapak batu dan sebagainya. Okey, selalunya artifak ia perkara bahan-bahan atau alat-alat yang kecil. Okey. Jadi bukan artifak apa pula? Okey, bukan artifak, ini adalah bahan-bahan peninggalan yang selain artifak. Okey, dan kebanyakannya bukan artifak ini ialah sesuatu yang menunjukkan tentang budaya yang terdapat di bawah tanah atau di permukaan tanah. Okey, contohnya apa? Macam dinding gua, dinding kota, struktur binaan. Okey, jadi contoh macam kota Formosa, gerbang kota Formosa itu kita boleh panggil bukan artifak. Okey, tetapi ia masih sumber prima. Dan bahan-bahan yang seterusnya ada batu bersurat dan seterusnya ya. Okey, seterusnya kita lihat sumber sekunder. Sumber sekunder ialah bahan yang telah diolah. Ia sebaliknya dengan bahan ataupun sumber prima. Okey, sumber sekunder bahan yang telah diolah dan telah diterbitkan. Dan bahan tersebut disebar kepada umum. Contohnya apa? Macam buku teks kita, surat khabar, majalah. Okey, maksudnya segala bahan yang telah diolah, yang diterbitkan untuk rujukan orang ramai. Okey, itu sumber sekunder. Jadi ini sumber dalam sejarah ya. Ada dua, sumber prima dan sumber sekunder. Okey, anda perlu tahu ciri-ciri serta contoh-contoh. Okey, seterusnya kita lihat penyelidikan dalam sejarah. Penyelidikan dalam sejarah terbagi pada 3. Okey, ada kaedah bertulis, kaedah lisan serta kaedah arkeologi. Dalam subtopik ini, apa yang awak perlu tahu? Pertama, perlu tahu apa maksud kaedah tersebut. Kaedah bertulis, cara kaedah dilaksanakan. Okey, dan apa kelebihan atau kekurangan kaedah tersebut. Jadi kita lihat yang pertama. Kaedah bertulis ialah sesuatu peristiwa yang maklumatnya pada sumber yang dipahat dan ditulis. Okey. Okey, maksud apa peristiwa sejarah yang maklumat tersebut dipahat atau ditulis. Apa yang maksudkan dipahat? Dipahat ini seperti dipahat di atas batu. Okey. Dan ditulis menggunakan pensel dan sebagainya. Ataupun ditulis ini sekarang kita telah cetak. Okey, itu ditulis. Alright. Jadi macam mana kita nak mengenal pasti? Ada langkah-langkahnya. Pertama sekali kita mengenal pasti sumber bagi satu perkara. Mendapat pengesahan sumber bertulis tersebut. Mengumpul dan menyimpan sumber tersebut. Menggunakan peralatan yang sesuai. Serta kita menganalisa sumber bertulis tersebut. Apa contoh sumber bertulis? Okay, contohnya seperti tulisan di dalam gua, okay, batu bersurat, okay, ataupun kalau sekarang ada catatan harian seseorang, buku-buku, itu semua sumber bertulis. Okay, kaedah yang dijumpai melalui sumber bertulis. Okay, seterusnya kaedah lisan. Okay, kaedah lisan ialah suatu proses di mana mendapatkan maklumat melalui temu bual. Okay, kerana lisan ialah percakapan. Okay, jadi kaedah lisan ialah kaedah temu bual. Okay, ada beberapa tahap dalam kaedah lisan ni. Pertama, kena buat persediaan. Kedua, kena buat rakaman. Ketiga, buat proses rakaman. Okay, jadi soalan selalu tanya, apa kelemahan kaedah lisan ini? Okay, antara kelemahan kaedah lisan ialah apabila ia kerana kita menemu bual seseorang, mungkin apa yang dicakapkan tokoh tersebut, mungkin ada tokoh tambah di sana sini, maka itu menjadi kelemahan sedikit kerana tokoh tambah ini boleh membawa kepada penceritaan yang mungkin tidak asli. Okay. Alright. Dan akhir sekali kaedah arkeologi. Okay, kaedah arkeologi bermaksud ialah kaedah secara saintifik mencari maklumat dalam sejarah. Okay. Saintifik ni maksud apa? Ada beberapa fasa ataupun dia punya cara-cara untuk kita menentukan keasliannya. Tapi kalau kita sebut arkeologi, ia sinonim dengan aktiviti gali cari.
Okay, aktiviti gali cari ni yang selalu kita lihat sejarawan, okay, di dalam gua, jumpa barang-barang yang lama, artifak dan sebagainya. Jadi itu aktiviti gali cari. Okay, kita perlu tahu juga bagaimana aktiviti gali cari dijalankan. Pertama sekali ada perancangan grid, kedua dia menandakan plan, ketiga ada ekskavasi. Okay, seterusnya di makmal dia membuat pemunggahan serta pembersihan, okay, sebelum ia membuat pengkatalogan dan penganalisahan. Okay, alright, itu ialah kaedah dalam penyelidikan sejarah. Ada 3, lisan, bertulis serta arkeologi. Okay, dan seterusnya tafsiran dalam sejarah. Okay, tafsiran dalam sejarah ini penting ya untuk kita faham lebih lanjut, kerana nanti kita akan, bila kita belajar sejarah ini, kita akan jumpa pelbagai tafsiran dalam sejarah dalam satu peristiwa. Mungkin peristiwa itu peristiwa yang sama, tetapi ada perbezaan pandangan. Jadi mengapa perkara itu berlaku? Okey, jadi kita lihat pertama sekali apa maksud tafsiran. Tafsiran dalam sejarah berarti ialah kita menerangkan atau mengulas sesuatu fakta berdasarkan sumber-sumber yang kita perolehi, sumber-sumber sejarah yang tadi yang kita sebutkan tadi. Okey. Jadi kenapa ada wujudnya tafsiran dalam sejarah? Kenapa orang menerangkan sejarah itu berbeza-beza? Hal ini demikian kerana pentafsiran itu berbeza mengikut apa? Pertama, pemilihan sumber yang pelbagai. Okay, mungkin seorang sejarawan itu mempunyai pelbagai sumber yang dirujuk sebelum dia menyatakan tafsirannya. Kedua, mungkin sejarawan mempunyai perbezaan pandangan. Okey. Ketiga, perbezaan ideologi, macam mana cara pemikiran mereka. Dan keempat ialah tujuan penulisan. Pada siapa mereka ingin menulis penerangan tersebut. Okey, contoh mudah. Kalau kita lihat dalam pentafsiran sejarawan kita di Malaysia, kedatangan Jepun ke negara kita itu merupakan satu penjajahan kerana mereka mengeksploitasi ataupun melakukan kezaliman terhadap penduduk tempatan. Itu melalui pandangan sejarah Malaysia. Tapi jika kita lihat mungkin sejarawan di Jepun dan sebagainya, mereka melihat kedatangan Jepun ke tanah Melayu ketika itu mungkin untuk meluaskan kuasa, meluaskan tamadun ataupun untuk membantu penduduk tempatan daripada cengkaman kuasa barat yang lain. Okay? Jadi perbezaan tafsiran itu berlaku, okay, mengikut sumber, mengikut tujuan penulisan dan sebagainya. Alright. Jadi apa kepentingan tafsiran dalam sejarah ini? Jadi untuk kita menggalakkan menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan untuk mencari bukti yang kukuh, okay? Dan untuk menilai menilai sesuatu peristiwa itu, okay? Jadi contoh tafsiran dalam sejarah yang lain apa yang kita boleh lihat, contohnya ialah apabila kita melihat Tok Janggut itu merupakan seorang pahlawan, okey, seorang pejuang tempatan, okey, tetapi daripada sudut tafsiran barat pula mereka melihat Tok Janggut ini sebagai seorang pemberontak. Okey, itu perbezaan dalam tafsiran sejarah. Okey. Alright. Dan akhir sekali kita lihat kepentingan mempelajari sejarah. Okey, jadi terdapat pelbagai kepentingan mempelajari sejarah di sini yang telah diterangkan dalam buku ini. Pertama, mengenal asal usul. Kedua, mengambil iktibar. Ketiga, memupuk patriotisme. Okey, apa maksud patriotisme? Patriotisme ialah semangat rasa cinta akan negara. Okey. Keempat ialah mengukuhkan perpaduan. Okey, di sini selalu saya ditanya, apakah maksud perpaduan? Okey, perpaduan itu ialah macam ni. Okey, bersatu padu. Okey, di antara kaum-kaum yang berbeza. Di mana Melayu, India, Cina dan etnik di Sabah Sarawak tiada perbezaan. Okey, bermaksud kita bersatu padu untuk memajukan negara, untuk bersama-sama hidup di dalam negara. Seterusnya, membangunkan negara dan bangsa.
dan akhir sekali mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah. Okey, jadi itu merupakan kepentingan sejarah dan banyak lagi kepentingan mempelajari sejarah, okey, yang kita boleh fikir sendiri. Okey. Alright. Jadi, kesimpulannya kat sini, apa yang kita telah belajar dalam bab 1 ini, okey, kita perlu tahu pertama pengertian sejarah daripada sudut bahasanya ada 3 ya. Seterusnya ada 5 orang sejarawan. Okey. Seterusnya kita lihat masa silam, darwah masa, abad, alaf, dekad, Masihi. Okey. Kita lihat juga sumber sejarah tadi ada 2, primer dan sekunder. Penyelidikan dalam sejarah ada 3, kaedah bertulis, lisan serta arkeologi. Keempat, kita lihat tafsiran dalam sejarah. Kenapa tafsiran berbeza? Apa kepentingannya? Dan akhir sekali kita lihat tentang kepentingan mempelajari sejarah. Okey. Jadi pada cikgu, bab ini walaupun kita nampak mudah, tetapi sebenarnya kadang-kadang dia sukar kerana soalan-soalannya bersifat fakta. Okey. Dan bab ini sebenarnya amat penting kepada para pelajar, bukan sekadar untuk menghafal. Ia penting untuk memahami kerana ini ialah kemahiran-kemahiran ataupun asas kepada kita para pelajar untuk mempelajari sejarah, mempelajari bab-bab seterusnya. Sekiranya kita faham tentang sumber, tentang kaedah pendidikan serta tafsiran dan kepentingannya, maka para pelajar akan lebih menghayati sejarah itu sendiri. Okey. Jadi cikgu rasa itu saja untuk topik kita pada hari ini. Kita akan jumpa dalam bab yang seterusnya. Okey. Semoga rakaman cikgu ini memberi manfaat kepada anda semua. Okey. Cikgu doakan anda semua akan berjaya dalam peperiksaan di dunia dan di akhirat. Terima kasih semua.